Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida binti Fakhur Razi, nombor matrik 1192365 dan kami dari Kumpulan 2 yang akan membentangkan tajuk tentang faktor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak remaja yang membawa kepada masalah sosial. Pengenalan kepada tajuk ini ialah masalah berkaitan remaja, remaja yang bergejala sosial, remaja yang semakin meningkat dari semasa ke semasa, masalah remaja yang semakin membimbangkan. Sekarang ni, gejala sosial merupakan fenomena dan kejutan budaya yang melanda golongan remaja dan belia. Krisis kekeliruan yang mengesuai diri remaja ni jika dibendung dan diatasi boleh menyebabkan gejala sosial yang sememangnya parah akan bertambah parah. Fenomena ini juga merupakan salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang boleh merugikan negara dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Golongan remaja menyesuaikan dirinya dengan faktor-faktor persekitaran keluarga, persekitaran sosial dan budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Gejala sosial merupakan fenomena dan modernisasi kejutan budaya yang melanda golongan remaja pada masa kini. Antara perkara yang membawa kepada fenomena gejala sosial dalam kalangan remaja adalah masalah keruntuhan akhlak dan moral. Perkara ini turut dinyatakan melalui salah satu keratan akhbar iaitu Harian Metro yang menyatakan krisis akhlak dan moral remaja pada masa kini semakin membimbangkan. Perkara ini juga membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dan remaja pada masa kini membawa banyak kepada masalah sosial. Seterusnya adalah objektif kajian. Kajian ini adalah berdasarkan 3 objektif iaitu mengenal pasti faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, yang kedua menghuraikan cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan yang ketiga menghuraikan kepentingan akhlak dalam membentuk jati diri remaja. Lokasi dan skop kajian. Lokasi kajian yang akan dikaji adalah di USIM dan kami khususkan kepada pelajar-pelajar jurusan kaunseling. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menjalankan kaji selidik melalui Google Form yang diedarkan kepada pelajar jurusan kaunseling di USIM kerana mereka lebih mengetahui sejauh mana seriusnya masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja yang berlakunya gejala sosial di kalangan mereka. Kajian ini juga dijalankan dengan menganalisis respon yang diterima daripada responden terhadap objektif tentang pemantapan akhlak dan sahsiah diterapkan dalam kehidupan remaja demi membina generasi yang berakhlak mulia. Seterusnya ialah kajian literatur yang diambil daripada Muhammad Hamdan pada tahun 2011 dalam keruntuhan akhlak di kalangan remaja perempuan Islam di Politeknik di negeri Perak. Kajian ini bertujuan untuk melihat jenis-jenis keruntuhan akhlak dan faktor keruntuhan akhlak yang terdiri pada faktor kendiri, faktor keluarga, faktor rakan sebaya, faktor media massa, faktor iklim politeknik dan faktor persekitaran yang berlaku di kalangan remaja perempuan di Politeknik di negeri Perak. Di samping itu, dilihat juga sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor keruntuhan akhlak dengan faktor demografi responden dari segi umur, bilangan adik-beradik, latar belakang pendidikan bapa, latar belakang pendidikan ibu dan pendapatan ibu bapa. Metodologi kajian. Beberapa kaedah yang telah digunakan untuk mendapat maklumat iaitu melalui kaedah rujukan kualitatif, kaedah soal sidik kuantitatif dan yang berkaitan dengan bentuk kajian, persampelan kajian dan akhir sekali instrumen dengan cara menganalisis data. Kaedah yang digunakan adalah dengan menggunakan kaedah media elektronik iaitu internet.
Kajian ini juga berdasarkan pemerhatian kami dengan keadaan remaja yang bergejala sosial. Kajian ini juga melibatkan proses pengumpulan data menggunakan borang soal selidik iaitu melalui aplikasi Google Form yang melibatkan 30 orang responden dengan menggunakan kaedah persampalan secara rawak. Borang selidik ini akan diberikan kepada pelajar jurusan kaunseling kerana mereka lebih peka dengan keadaan remaja zaman sekarang. Seterusnya, kami akan membentangkan analisis dapatan kajian berdasarkan ketiga-tiga objektif kajian kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang kedua, menghuraikan cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan akhlak dalam membentuk jati diri remaja. Saya Nur Amira Najiha binti Rafwan, nombor metrik 1192374 akan membentangkan faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Antara faktor utama yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja adalah pengaruh rakan sebaya. Umum mengetahui, remaja pada masa kini lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan sebaya berbanding dengan ahli keluarga sendiri. Rakan sebaya yang mempunyai pengaruh yang baik mampu membentuk tingkah laku yang positif dalam diri seseorang remaja. Malah sebaliknya, rakan sebaya yang mempunyai pengaruh yang negatif akan memberi kesan kepada tingkah laku yang tidak baik, seterusnya membawa kepada masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan seseorang remaja. Hal ini kerana seseorang remaja boleh mempengaruhi dan dipengaruhi rakan sebaya kerana mereka banyak bergantung pada rakan sebaya dalam melakukan sesuatu tindakan. Seterusnya, faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja adalah pengaruh media massa. Seperti yang diketahui, media massa adalah satu medium yang sangat meluas penggunaannya dalam kalangan remaja. Demikian itu, terdapat beberapa unsur dan bahan-bahan negatif seperti pornografi yang sangat mudah diakses dengan hanya satu klik di hujung jari. Perkara ini membuatkan remaja mudah dipengaruhi oleh perkara negatif jika mereka tidak menggunakan platform media massa dengan baik. Seterusnya, saya Hanis Najwa binti Ismail Naim, nombor metrik 1192373. Perasaan ingin tahu dan ingin mencuba juga merupakan faktor keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Kita sering melihat remaja yang berumur 18 tahun ke bawah, mereka mudah terikut dengan sesuatu budaya baharu. Hal ini kerana pada peringkat ini, mereka mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba yang tinggi. Oleh itu, apa-apa sahaja perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka, ini akan mengundang perasaan ingin tahu dalam kalangan remaja tersebut. Secara tidak langsung, hal ini akan mendorong mereka untuk mencuba perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Bukan itu sahaja, hal ini akan menimbulkan masalah apabila mereka tidak didorong oleh orang yang sepatutnya seperti ibu bapa, keluarga, jiran dan sebagainya. Selain itu juga, faktor keruntuhan akhlak remaja juga disebabkan oleh keruntuhan sesebuah institusi keluarga. Hal ini kerana individu akan berasa tertekan dengan persekitaran keluarga yang kucar-kacir dan tidak terurus. Disebabkan itu, mereka akan menikmati keseronokan di luar untuk melepaskan stres. Tetapi, kebanyakan remaja akan memilih jalan yang salah dan terpesong. Mereka juga akan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, iaitu seperti dadah, meminum alkohol dan aktiviti jenayah. Dan mereka juga tidak berasa gentar kerana ibu bapa mereka tidak mempedulikan perihal mereka dalam aktiviti tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukri Mahimin bin Zulkhairi, nombor metrik 1192369. Hari ini saya akan menghuraikan cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Cara mengatasi keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ada 3, iaitu yang pertama, peranan ibu bapa yang sangat penting untuk dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan serta mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, cara untuk mengatasi keruntuhan akhlak ialah mengadakan aktiviti yang dapat membentuk akhlak. Pada masa kini dapat kita lihat banyak organisasi yang menganjurkan pelbagai aktiviti yang positif yang dapat membentuk akhlak remaja dan mengatasi keruntuhan akhlak. Yang terakhir, bagi cara untuk mengatasi keruntuhan akhlak remaja adalah remaja yang mempunyai masalah mestilah meminta dorongan daripada keluarga, iaitu bagi membaiki masalah keruntuhan dari kalangan remaja adalah dengan remaja yang mempunyai masalah haruslah sentiasa meminta dorongan daripada keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling, dan jangan malu untuk berkongsi masalah. Contohnya, golongan remaja yang mempunyai masalah boleh meluangkan segala masalah yang dialami agar mengurangkan masalah atau beban yang ditanggung. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita masuk kepada objektif yang kedua, iaitu menghuraikan cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Perkenalkan diri, saya Nurul Hayati binti Mat Tauhid, nombor metrik 1192375. Untuk mencapai objektif yang kedua ini, kita telah mengedarkan borang tinjauan bagi mengetahui pengetahuan tentang kepentingan serta peranan menjaga akhlak dalam kalangan remaja kini. Sebanyak 10 soalan yang disenaraikan dan responden hanya perlu memilih jawapan sama ada sangat setuju, setuju atau kurang setuju. Antara perkara yang dapat disimpulkan adalah dengan didikan ibu bapa yang tegas boleh mengelakkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Peranan ibu bapa amat penting dalam memberi perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak mereka dan meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, ibu bapa juga perlu menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak, iaitu dengan memberi keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif dalam diri dan memberi tunjuk ajar yang mendalam tentang akhlak dan akidah dalam Islam. Dengan ini, remaja dapat meningkatkan penghayatan terhadap agama dan menanamkan nilai-nilai murni, melatih cara bersopan, berketerampilan dan menunjukkan peribadi yang mulia. Selain itu ialah mengadakan aktiviti yang dapat membentuk akhlak remaja. Pada masa kini dapat kita perhatikan banyak organisasi-organisasi yang pelbagai menganjurkan pelbagai aktiviti yang menarik dan berpositif kepada semua. Semua aktiviti yang dianjurkan ini kebanyakannya mengajak dan mencari golongan remaja untuk melibatkan diri. Dengan wujudnya program seperti ini, remaja sentiasa terdedah kepada perkara dan perbuatan yang baik, menjaga tingkah laku dan tahu menghormati semua pihak tanpa mengira had umur. Antara contoh aktiviti yang sering kita dengar adalah kempen Remaja Harapan Bangsa dan program khidmat negara. Melalui aktiviti ini, para remaja dapat memantapkan akhlak mereka, di samping dapat melakukan sesuatu yang berfaedah dan tidak membuang masa. Buat kata pepatah, sambil menyelam minum air. Nama saya Nur Aziati binti Aminuddin, nombor metrik 1192370. Saya akan menjelaskan tentang objektif ketiga, iaitu kepentingan akhlak dalam membentuk jati diri remaja. Antara kepentingan akhlak dalam membentuk jati diri remaja ialah akhlak berfungsi sebagai pelindung kepada diri mereka daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah.
Perkara yang biasa kita lihat apabila seseorang remaja itu mengalami keruntuhan akhlak adalah mereka akan mula melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan mungkin akan mendatangkan bahaya kepada mereka, seperti menyertai lumba haram di jalan raya ataupun bergaul antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Disebabkan oleh perkara seperti inilah, akhlak itu sangat penting dan perlu diterapkan dalam diri remaja. Sebagai contoh, apabila akhlak yang baik diterapkan dalam diri mereka, ia akan menjadi pelindung kepada diri mereka. Mereka akan mula ada rasa malu untuk bergaul dengan mereka yang berlainan jantina tanpa sebab yang munasabah. Selain itu, mereka juga akan mula melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, seperti menyertai program ceramah di masjid dan meluangkan masa dengan bersukan bersama rakan mereka. Selain itu, antara kepentingan lain ialah mereka akan mula menghormati diri mereka sendiri dengan menjaga maruah, tutur kata dan kelakuan yang baik. Kenapa akhlak dikatakan dapat membantu para remaja menghormati diri mereka sendiri? Hal ini adalah kerana apabila seseorang itu telah diterapkan akhlak di dalam diri mereka, mereka akan mula ada rasa malu dan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu. Ia berfungsi dalam membantu remaja mengawal emosi dan nafsu mereka. Sebagai contoh, apabila mereka berada di dalam majlis yang melibatkan ramai orang, mereka akan berusaha untuk tidak bergaul secara bebas dan menjaga pandangan mereka dari melihat perkara yang boleh mengganggu emosi dan nafsu mereka. Apabila mereka sudah mula menghormati diri mereka sendiri, mereka akan dapat menyelamatkan diri mereka dari terjerumus ke arah perkara yang boleh merosakkan diri mereka sendiri. Saya Miza Sabrina binti Muhammad Nur, nombor matrik 119234. Saya akan sambung kepentingan akhlak dalam bentuk jati diri remaja yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, dengan adanya akhlak serta jati diri yang kukuh dalam diri remaja, kita dapat membentuk generasi yang cemerlang. Perkara ini penting kerana remaja merupakan aset yang bernilai kepada negara. Hal ini kerana remaja masa kini merupakan individu yang akan mencorakkan negara serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang pelbagai. Dengan itu, Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk menghapuskan masalah keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan bagi mengatasi masalah sosial ini kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Tetapi apa yang lebih penting ialah ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kerana segala pembentukan ihsan adalah dari rumah. Akhir sekali, semua pihak, kerajaan mahupun pihak swasta juga perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di dalam kalangan remaja agar perkara ini tidak berlaku pada generasi yang akan datang. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.